Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hi. So, untuk video kali ni aku nak cerita macam mana aku boleh mulakan perniagaan. Okay, bukanlah perniagaan pun. Macam mana aku boleh mulakan servis printing waktu aku SEM 1 Diploma UiTM Pasir Gudang. So, tanpa buang masa lagi, jom. Jadi nak dijadikan cerita waktu persiapan aku nak masuk diploma. Waktu persiapan nak masuk SEM 1. Jadi waktu tu dah siap-siap packaging barang lah. Jadi nak dijadikan cerita, aku bawa printer ni waktu SEM 1 diploma. Memang tak ada plan untuk buat bisnes, untuk buat servis dan sebagainya, tak ada. Okay, jadi aku bawa ni in planning aku untuk jimat duit. Satu. Then aku nak mudah. Maksudnya bila aku nak print, aku ada printer je kat bilik. Aku ada dekat dengan aku. Jadi aku nak mudah. Jadi aku bawa. And pada waktu tu aku tak fikir yang printer ni boleh buat duit. Aku boleh jana duit dengan printer ni. Sebab apa? Printer, kalau korang nak tahu, cost service, cost maintenance dia memang tinggi. Dia punya maintenance, dia punya service, dia punya maintenance dengan servis sama kan. Dia punya ink, kertas lagi. Jadi tu semua makan cost yang banyak. Lagi-lagi macam aku bawa printer yang home use punya, DexJet punya printer. Jadi dia punya ink memang mahal. Satu cartridge tu boleh sampai 30 lebih. Satu cartridge yang berwarna dengan kali hitam putih dah berapa? 60 lebih, 70. Itu pun boleh print berapa banyak je. And then hari pun berlalu, assignment makin banyak, nota makin banyak. Jadi waktu tu aku print macam biasa untuk kegunaan diri sendiri. And then ada member minta tolong. Waktu tu SEM 1. Okay, member pun semua baru nak kenal. Okay, bila member minta tolong, kita pun buat je lah kan. So kita buat sorang. And then aku rasa why not kalau aku open service printer. Walaupun waktu tu aku kurang yakin sebab printer aku ni dah nazak. Okay, printer ni printer lama, which is ayah aku beli waktu aku darjah 6. Waktu tu 2013 and now 2021. Okay. So waktu tu aku memang tak yakin yang printer ni boleh running berapa banyak dia boleh print. Tapi tak apa, aku try juga nasib. Aku ambil order. Maksudnya aku open, siapa yang nak aku tolong print kan, aku print. And then aku charge. Aku charge sama macam kedai ambil. Lagipun cost untuk printing, untuk photostat berapa je, selai dalam 10 sen. And then hari demi hari aku ambil order, aku ambil member punya assignment untuk print dan sebagainya. Memang ada income, aku dapat rasa income tu ada. Tapi aku punya cost service, maintenance dan ink tetap banyak. Jadi pada waktu tu aku mula fikir untuk DIY sendiri, untuk belajar sendiri tentang ilmu printer ni sendiri. Kalau tak, sebelum ni memang aku zero knowledge tentang printer. Aku tahu print je. And then lepas aku ada target, aku ada planning untuk teruskan servis ni, aku belajar tentang printer ni, macam mana nak servis, maintenance dia macam mana, and then macam mana nak DIY sendiri dia punya ink. Sebab dia punya ink cartridge tu mahal sangat. Jadi aku belajar ink tu boleh refill tapi atas risiko sendiri. And then aku belajar untuk cuci printer ni. Printer, kalau yang printer yang dah lama, dia akan kotor dalam tau. And then bila kita print, kertas tu dia akan kotor dengan ink. Jadi tak cantik lah. Macam mana kita nak buat servis untuk jual ke orang. And then lepas aku yakin aku punya knowledge tentang printer ni, aku cuba untuk DIY sendiri dan sebagainya, aku lebih confident untuk open order, untuk aku ambil servis selain daripada classmate aku sendiri. Jadi aku open dekat orang luar. Jadi daripada fakulti lain pun aku ambil juga, aku open order. Jadi daripada situ, kelebihan yang aku dapat adalah aku dapat kenal lagi ramai orang. Okay, ramai member-member aku yang luar fakulti aku, luar fakulti elektrik. Jadi aku dapat kenal orang baru dekat situ. Semuanya disebabkan printer ni. Okay, walau bagaimanapun semuanya tidaklah seindah mana. Okay, jadi dikala aku buat servis tu, aku ambil order dan sebagainya, assignment tetap ada, test tetap ada, quiz tetap ada. Jadi benda tu tetap akan menjadi kekangan aku untuk teruskan servis ni. Jadi benda itu aku perlu bijak untuk mengatur masa. Jadi daripada cerita dan pengalaman aku tadi, aku nak share 7 perkara. 7 untuk kita jadi usahawan yang berjaya daripada Azizan Osman. Jadi yang pertama, fahami makna kejayaan. Jadi sebelum kita nak mula mencipta kejayaan, kita kena faham dulu untuk apa dan untuk siapa kita cipta kejayaan itu. Jadi kita kena tahu motif dan matlamat kita dalam buat sesuatu bisnes, sesuatu perkara itu. Nombor 1. Yang kedua, fahami nilai utama. Jadi yang kedua ini ialah tentang value kita dalam berniaga, dalam berbisnes. Cuba kita tengok
tengok sekeliling kita, ada yang berjaya dalam bisnes tetapi dengan cara meniru produk orang lain. Jadi kita perlu faham nilai-nilai yang perlu ada dalam perniagaan yang kita nak buat. Bila kita ada nilai, kita ada value, pelanggan yang akan nilai sendiri. Yang ketiga, iaitu fahami visi dalam kita buat bisnes itu. Jadi usahawan yang berjaya mempunyai visi yang jelas. Kenapa mereka perlu berniaga? Untuk mencapai apa? Untuk dapatkan apa? Untuk bantu siapa? Dan dengan cara apa? Ingat, bisnes bukan sekadar mengharapkan belas ihsan daripada orang ramai untuk membeli produk kita. Ingat itu, bisnes bukan untuk mengisi masa lapang. Jadi yang keempat, faham kesilapan yang pernah kita buat sebelum ni. Jadi poin yang keempat ni aku nak relatekan dengan pengalaman, dengan cerita aku yang tadi. Kita belajar daripada kesilapan yang kita pernah buat. Sebagai contoh, aku beli ink dakwat printer yang original dengan harga yang mahal, and then aku tak dapat bawa balik modal itu. Itu kesilapan. Jadi cara dia apa? Aku belajar DIY, aku belajar tentang ilmu printer ni untuk aku jimat kos dekat situ. Jadi kita kena bijak dalam berniaga. Dan yang kelima ialah faham teknologi sekarang. Zaman sekarang memang bisnes semua di hujung jari. Semua klik-klik saja and then duit masuk. Ya ke begitu? Tidak. Kesilapan ramai peniaga di luar sana ialah mereka tidak mahu upgrade teknologi yang diorang ada sekarang. Diorang terlalu selesa dengan teknologi perkembangan yang ada sekarang tanpa ada rasa nak bersaing dengan orang sekeliling. Dan yang keenam ialah fahami nilai masa. Ingat, kita berbisnes untuk mempunyai banyak pilihan. Itu yang selalu difikirkan oleh peniaga yang bijak. Jadi poin dia dekat sini ialah ada peniaga yang takut bisnesnya rugi sehingga kan dia tidak mahu melepaskan sedikit pun urusan bisnesnya kepada orang lain. Inilah yang akan terjadi bila kita tidak faham nilai masa itu sendiri. Dan yang ketujuh, 7, 5, 6, 7 tadi aku buat 8 Aku nak share 7 perkara. 7. Aduh. Dan yang ketujuh, fahamkan akal dengan lebih ilmu, knowledge. Tugas utama peniaga ialah untuk sentiasa mencari ilmu. Semakin tinggi ilmu, semakin tinggi knowledge yang kita ada, semakin bijaklah tindakan kita dalam berniaga. Jadi ingat, orang luar akan sentiasa nampak peniaga-peniaga yang baru memulakan bisnes ini banyak duit, kaya, senang. Tetapi mereka tidak nampak kerugian yang kita tanggung, penat yang kita tanggung. Ingat itu. Jadi sebagai penutup, saya nak ambil daripada potongan hadis Nabi SAW, 9 daripada 10 rezeki berada pada perniagaan. Jadi itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Abil Aktibar. Assalamualaikum. Bisnes perlu ada visi. Jana. So nak dijadikan cerita sebenarnya sekejap dengar bunyi kereta kan. Macam-macam bunyi penat aku. Jadi nak dijadikan cerita. Sekejap, dah record belum ni? Oh dah, okey. Apa lagi tu? Aduh.